Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam Bahasa Melayu Tahun 5 SK KSXR Semakan 2017. Masih lagi dalam tema kemasyarakatan Unit 1 Masyarakat Penyayang. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk Susah Senang Kita Bersama dalam standard pembelajaran 4.1.1. Dalam standard kandungan ini, kita akan mengaplikasikan unsur keindahan dan kesatuan bahasa dalam bahan sastra. Manakala dari segi standard pembelajaran, kita akan bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun secara individu. Kedua, memahami maksud peribahasa yang diujarkan dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun secara individu. Kedua, memahami maksud 7 daripada 9 peribahasa yang diujarkan dengan betul secara individu. Jom kita belajar Bahasa Melayu Tahun 5, Seni Bahasa. Murid-murid yang dah bersedia, murid-murid boleh buka buku teks, buka muka surat 5. Okey murid-murid, aktiviti pertama kita pada hari ini bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Okay, jadi murid-murid, seperti biasa, cikgu akan membacakan dialog ini dan kamu cuba fahami dengan memerhatikan ayat-ayat yang terdapat dalam dialog. Okay, mari kita baca dialog ini. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya Danish. Okay, cuba murid-murid perhatikan pada bahagian grafik ini, ya, kelihatan Afifi yang sedang termenung dan dalam keadaan gelisah. Jadi, perbuatan ataupun tingkah laku Afifi ini telah diperhatikan oleh ayahnya. Apa yang telah dimenungkan oleh Afifi? Ya, kita lihat pada dialognya. Ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, Afifi mengimbau balik perbualannya dengan rakannya iaitu Danish tentang keadaan ayahnya yang telah mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang. Jadi ayah Danish memerlukan katil yang bersesuaian untuk diletakkan di rumah. Jadi hal ini yang menyebabkan Afifi merasa rusing, ya, bimbang dan gelisah. Okay, mari kita teruskan ya dengan membaca teks tersebut. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Okey, ini kalau kita lihat dalam situasi grafik yang pertama, ya. Apabila ayah Afifi melihat keadaan anaknya agak gelisah, jadi beliau telah menghampiri Afifi, ya. Jadi beliau telah memaklum kepada Afifi bahawa rakan Taman Seri Damai telah bersetuju untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas, ya,
mereka juga telah membuat keputusan untuk membiayai sebahagian kos rawatan Encik Azmi. Ya, jadi komuniti taman ini ingin membuat kebajikan kepada keluarga Azmi yang diibaratkan bagai layang-layang terputus talinya. Kalau murid-murid perhatikan, dalam teks ini ada beberapa perkataan yang bertulisan biru. Ini ialah peribahasa. Nanti cikgu akan jelaskan satu persatu maksud peribahasa ini. Kita teruskan dengan pembacaan teks. 2 minggu kemudian, ya. Kalau murid-murid perhatikan di sini ada 3 watak, ya, dialog 3 watak iaitu Encik Azmi, Encik Tiong, Encik Rawin. Okey ya, dengar ya cikgu bacakan dialog ini satu persatu mengikut watak Encik Azmi. Terima kasih semua. Penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Okey, dialog Encik Tiong. Sama-sama, kita hidup bermasyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Dialog watak Rawin. Bertuah sungguh kita mempunyai pengerusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Okey ya. Ini dialog antara Encik Azmi, Encik Tiong dan Encik Rawi di sebuah hospital ya. Kalau kita lihat grafik ini, Encik Tiong dan Encik Rawin ya telah pergi melawat ya Encik Azmi di hospital. Jadi mereka juga telah menghulurkan bantuan sebuah katil yang perlu diletakkan di rumah Encik Azmi. Jadi Encik Azmi merasa sangat bersyukur ya kerana mereka telah memberikan bantuan ya secepatnya ya. Jadi dalam dialog ini juga diceritakan ya perkara-perkara yang boleh kita bantu dalam sesuatu masyarakat, kita sama-sama memberikan sumbangan ya. Jadi Cik Rawin menyatakan ya, pengerusi taman iaitu Encik Nazri merupakan seorang yang sangat peka dan cepat bertindak ya untuk mengatasi sesuatu masalah yang berlaku di kawasan taman. Jadi, kalau murid-murid perhatikan di sini juga terdapat tulisan yang berwarna biru iaitu peribahasa ya. Sebelum cikgu jelaskan dengan maksud-maksud peribahasa ini, mari kita lihat apakah itu peribahasa. Murid-murid dah bersedia? Kita teruskan. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Jadi dalam topik ini, peribahasa merupakan tajuk besar. Di bawah peribahasa ini ada anak-anaknya ya. Ada anak-anaknya yang perlu kamu jelas setiap peribahasa ya, jenis-jenis peribahasa ini. Jadi kita teruskan satu persatu. Okey, jenis peribahasa yang pertama, simpulan bahasa. Gabungan dua perkataan biasa yang digabungkan membawa maksud tertentu. Okey, contoh, ringan tulang. Apa maksud ringan tulang? Orang yang rajin bekerja. Kedua, pilih kasih. Ya, pilih kasih membawa maksud berat sebelah. Panas hati, sangat marah. Paku Belanda, ya, harga tetap. Simpulan bahasa ni dua perkataan yang kita gabung ya, tapi membawa maksud yang tertentu. Ini kita panggil simpulan bahasa ya. Kita teruskan dengan perumpamaan. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang paling indah, ringkas, kemas serta mempunyai maksud tersirat. Biasanya disertakan dengan perkataan bagai, laksana, umpama, seperti dan ibarat. Ya, contoh, bagai menatang minyak yang penuh.
Ya, maksudnya menjaga dengan penuh kasih sayang. Seperti ayam berak kapur, ya, keadaan raut wajah yang pucat. Umpama sirih pulang ke ganggang, bermaksud pulang ke tempat asalnya. Itu dari segi perumpamaan. Kita teruskan dengan bandingan semacam. Ya, apa dia bandingan semacam? Bahasa kiasan yang digunakan untuk menyatakan perilaku, perangai atau sifat seseorang sejajar dengan benda yang dibandingkan. Contoh adil seperti hakim, alim seperti ulama, hitam seperti arang, lambat seperti siput, putih seperti kapas. Okey, ini sesuatu sifat, sikap yang kita buat bandingan dengan sesuatu benda, ya, ikut kesesuaian sikap yang ingin kita perkatakan. Okey, kita teruskan dengan jenis peribahasa bidalan. Susunan kata yang telah digunakan secara umum dalam masyarakat Melayu. Di dalam bidalan terkandung perbandingan, teladan dan pengajaran. Contoh, nasi sudah menjadi bubur. Perbuatan yang telah terlanjur tidak boleh ditarik kembali. Kedua, sediakan payung sebelum hujan. Ya, yang bermaksud berjaga-jaga sebelum tibanya sesuatu musibah. Ketiga, ukur baju di badan sendiri. Ya, melakukan sesuatu mengikut kemampuan diri. Okay, ini dari segi bidalan. Okay, kita teruskan dari segi pepatah. Ya, sejenis peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata. Maksud yang disampaikan jelas untuk memberikan pengajaran, nasihat dan panduan hidup. Okay, mari kita lihat contoh dia. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kalau murid perhatikan pengulangan perkataan bulat, ya, penggunaan kata bulat di sini, ya. Jadi pepatah lebih kepada peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata. Apa maksud pepatah ini? Kata sepakat yang dicapai dalam sesuatu mesyuarat. Okey, yang kedua, ada gula, ada semut, ya. Pengulangan kata ada di sini, ya, yang bermawa maksud di mana ada rezeki banyak, di situ banyak orang, ya. Satu tempat yang menjadi tumpuan, terutamanya kawasan bandar contohnya, yang menawarkan pelbagai jenis pekerjaan, ya. Di situlah ramainya orang untuk mendapatkan pekerjaan. Okey, kita teruskan dengan kata-kata hikmah. Ungkapan bernas yang mempunyai maksud yang dapat memberikan teladan, kesedaran, peringatan dan pengajaran sebagai panduan kehidupan. Ya, contoh bersatu teguh bercerai roboh yang membawa maksud jika kita hidup bersatu kita akan menjadi kuat, tetapi jika kita bercerai-berai kita akan menjadi lemah. Yang kedua, bahasa menunjukkan bangsa, ya, yang membawa maksud melalui pertuturan seseorang itu dapat diketahui bangsanya. Okay, ini contoh-contoh yang terdapat dalam peribahasa kata-kata hikmah. Banyak lagi murid-murid contoh-contoh lain yang kamu boleh dapatkan di alam maya ataupun dalam buku rujukan peribahasa. Okay, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, ya. Dalam objektif kita yang pertama, cikgu ingin kamu memahami maksud peribahasa yang terdapat dalam cerita dan dialog. Ya, cikgu telah senaraikan peribahasa yang terdapat dalam dialog tadi. Jadi, kita ingin membincangkan maksud peribahasa ini satu persatu. Okey, susah hati. Yang pertama, peribahasa susah hati. Apakah maksud susah hati? Ya, susah hati, ya, bermaksud sedih ataupun duka cita, ya. Perasaan yang melibatkan sedih dan duka cita jika kita ditimpa sesuatu bencana atau musibah. Okey, yang kedua, bulat kata. Apa maksud bulat kata? Bulat kata bermaksud semua ahli bersetuju dengan keputusan yang diberikan. Ya, selalunya peribahasa bulat kata ini kita dapat perolehi ketika kita melakukan mesyuarat ataupun mendapatkan satu keputusan daripada hasil perbincangan, ya.
Ini bulat kata ya, persetujuan semua orang yang terlibat ketika itu. Okey, lapang dada ya. Apa maksud lapang dada? Lapang dada ialah satu perasaan lega ya. Ya, contohnya dalam cerita tadi, Afifi berasa lega ya, lapang dada apabila ayahnya telah memaklumkan bahawa ayah rakannya Danish akan mendapat bantuan daripada komuniti masyarakat di situ. Okey, yang keempat, hati emas. Ya, apakah maksud hati emas? Hati emas bermaksud baik hati ya, sikap penduduk kampung yang membantu ayah kepada Danish dengan memberikan bantuan khatih khas tadi. Jadi ini ialah sikap penduduk kampung yang baik hati ataupun hati emas. Okey, kita teruskan murid-murid. Peribahasa yang seterusnya, bagai layang-layang terputus talinya. Ya, apa maksud bagai layang-layang terputus talinya? Ya, putus harapan untuk meneruskan hidup ya, ibarat kepada ayah Danish tadi ya, Encik Azmi ya, yang mengalami keretakan pada tulangnya ya, diibaratkan sebagai bagai layang-layang terputus tali yang putus harapan untuk meneruskan kehidupan ya. Seterusnya, pantas macam kilat ya, ini satu bandingan ya, peribahasa yang jenis bandingan, pantas macam kilat yang bermaksud sangat cepat ya, satu perbuatan yang kita boleh bertindak secara cepat, boleh menggunakan ya, dalam ayat ini boleh menggunakan pantas macam kilat ya. Okey, yang seterusnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bermaksud dia mengalami susah senang bersama-sama ya. Ini sepatutnya amalan yang perlu kita amalkan dalam hidup bermasyarakat maupun ya, dalam menjalankan aktiviti-aktiviti di sekolah. Kita mesti melakukan secara bersama-sama supaya kerja yang ringan menjadi lebih mudah. Okey, seterusnya, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Apa maksud dia? Pengagihan yang sama banyak. Ya. Ini sekiranya dalam komuniti kita ada orang yang memerlukan bantuan kita, kita berilah sedikit sumbangan ya. Apabila sumbangan kita berikan sedikit demi sedikit ya, ia akan dapat meringankan bebanan yang dialami oleh orang tersebut. Okey, yang terakhir, cepat kaki, ringan tangan ya. Yang bermaksud rajin dan giat ya. Kamu ya mesti jadi seorang murid yang cepat kaki, ringan tangan, pantas dalam melakukan kerja-kerja walaupun sekarang kita sedang belajar dalam ya, walaupun kita sedang belajar secara PDPR ya, cikgu pasti kamu boleh menjadi seorang murid yang cepat kaki dan ringan tangan ya. Okey, ini di antara peribahasa-peribahasa yang terdapat dalam dialog ya, yang dalam bahan teks yang kita baca tadi. Cikgu dah terangkan maksudnya. Jadi kita teruskan untuk aktiviti yang seterusnya, latihan Google Form ya. Macam biasa, kamu boleh scan QR code ini untuk mendapatkan latihan tambahan peribahasa. Kemudian ya, kalau sekiranya kamu tidak mempunyai aplikasi scan QR code, kamu boleh pergi ke video cikgu di bahagian description. Kamu boleh tekan link ya, tekan link, kemudian kamu boleh isikan maklumat, jawab soalan dan hantar. Ya, sebarang pertanyaan kamu boleh kongsikan di bahagian komen. Ya, insya-Allah cikgu akan bantu ya, mesti berkaitan dengan tajuk. Ya. Jadi cikgu mengharapkan video pada kali ini mendatangkan manfaat pada kamu. Ya, jumpa cikgu di video yang lain. Anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.